Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-puan dan Allah SWT. Jadi insyaAllah pada hari ini perkongsian kita yang seterusnya di buku PTS. Untuk book review yang seterusnya adalah book review saya, buku yang keempat, buku yang bertajuk Bolehkah Beramal dengan Hadis Dhaif? Pandangan ulama mengenai hadis dhaif dalam perundangan Islam dan fadail amal. Buku ni agak menarik tuan-puan, dan buku ni menjadi satu polemik ataupun perbincangan yang luas dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas. Yang mana tuan-puan, kalau tuan-puan masih ingat, masih ada yang bertanya kepada kita, adakah boleh kita beramal dengan hadis dhaif? Bolehkah kita beramal dengan... Sebab sebahagian daripada kita salah faham tuan-puan, bahawa untuk beramal dengan hadis yang dhaif ini mempunyai beberapa syarat, ataupun tak perlu syarat pun boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi perbincangan ini menjadi satu polemik dalam kita punya negara beberapa tahun yang lepas. Jadi penulis Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari, Profesor ada menulis satu buku yang berkaitan dengan bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif ini. Sebab kalau tuan-puan masih ingat, isu ni menyebabkan perpecahan, sedikit perbincangan ataupun sedikit ketegangan di antara dua pihak tentang bagaimana sebenarnya untuk beramal dengan hadis dhaif ni. Adakah golongan yang pertama ni hadis dhaif kita tolak seterus, ataupun ada yang golongan kata hadis dhaif ni kita pakai dengan syarat, ataupun yang ketiga dia kata hadis dhaif ni boleh amal terus. Jadi tuan-puan, perbincangan itu ditulis dalam buku ni, dan bagi saya penulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri ni agak kritikal dan boleh dibaca oleh setiap lapisan masyarakat. Kalau kita tengok tuan-puan, tajuk-tajuk yang ada dalam buku ni, yang pertamanya apa saja perbincangan yang kita akan buka ataupun yang kita akan perbahaskan atau diskusikan, pastinya kita tidak lari daripada mencari maksud hadis dhaif itu sendiri, mencari makna hadis dhaif itu sendiri. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan hadis dhaif itu sebenarnya menjadi punca perbincangan kita kalau tidak menepati dengan apa yang kita kehendakkan. Sebab kalau kita faham apa yang dimaksudkan dengan hadis dhaif, kita akan mengerti bahawa itu kenapa sebagian para ulama menolak ataupun tidak menggunakan hadis dhaif ataupun pakai hadis dhaif itu dengan beberapa syarat. Sebab itu penulis Dr. Basri ada menuliskan bahawa dalam bab yang pertama, dalam tajuk yang pertama, beliau menulis maksud. Dalam bab yang pertama, beliau menulis maksud hadis dhaif itu sendiri. Apa takrifan hadis dhaif itu? Dalam buku ni beliau tulis. Yang kedua, apakah pembahagian bahagian hadis dhaif itu sendiri, dan bagaimanakah cabang-cabang yang ada dalam hadis dhaif itu. Tajuk yang ketiga, menulis faktor-faktor yang menyebabkan hadis tersebut boleh jadi dhaif. Ini faktor yang penting. Sebab sebahagian daripada kita menyangka bahawa hadis dhaif ni, hadis tu dhaif je tapi boleh amal ataupun boleh digunakan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu punca ataupun faktor yang menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Sebab apa hadis tu jadi dhaif, ataupun punca dia menjadi dhaif tu kerana apa? Mesti ada sebab tertentu. Yang kelima tuan-puan, buku ni cerita tentang kita mengenali hadis maudhu'. Apa dimaksudkan dengan hadis maudhu'? Buku yang Dr. Basri tulis ni, dia ceritakan tentang hadis maudhu' tu apa. Lepas dia bincang pasal hadis dhaif, dia bincang tentang perbincangan tentang takrifan hadis dhaif. Lepas tu dia akan terangkan faktor hadis dhaif. Lepas tu dia akan terangkan apakah hadis maudhu' itu sendiri. Sebab sebahagian dari kita menyangka bahawa hadis palsu ni bukan hadis dhaif.
Tetapi hakikatnya hadis palsu ni dalam kategori hadis dhaif yang paling rendah. Itu menurut pendapat yang lain lah. Tapi buku ni tuan-tuan ada menulis bab berkaitan dengan apakah hadis dhaif itu sendiri, apakah yang dibincangkan oleh para ulama tentang maksud hadis palsu itu sendiri. Lepas tu, adakah hadis dhaif ni boleh dinaikkan sebagai hasan ataupun dinaikkan darjat dia? Dan satu hadis yang dhaif boleh tak dinaikkan darjat kepada hadis yang tinggi ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang disepakati? Lepas tu, bolehkah, apakah pendapat ulama tentang hadis dhaif ni? Maksudnya adakah pendapat ulama membenarkan penggunaan hadis dhaif ataupun semata-mata dhaif tu terus tak boleh pakai, ataupun dia mempunyai syarat-syarat tertentu dalam beramal? Yang kesembilan, penulis menulis syarat-syarat untuk meningkatkan hadis yang dhaif kepada martabat yang lebih kuat. Adakah semua hadis dhaif boleh naik pangkat kepada hadis yang diterima, ataupun hanya sebahagian hadis sahaja yang boleh dinaikkan? Itu dibincangkan oleh penulis dalam buku beliau. Ya. Maaf ya. Okey, jadi penulis ada ceritakan kepada kita bagaimanakah kita nak beramal dengan hadis dhaif itu sendiri, dan bagaimanakah syarat-syarat ataupun kita panggil syarat untuk beramal dengan hadis dhaif itu bagaimana. Penulis ada menulis kepada kita. Sebagian orang dia kata, oh boleh amal hadis dhaif ni, maksudnya kita boleh ambil hadis dhaif ni tanpa ada sebarang penapisan. Tapi sebenarnya para ulama meletakkan beberapa syarat ataupun jenis-jenis yang tertentu untuk menaikkan ataupun untuk meningkatkan hadis dhaif kepada martabat yang lebih tinggi. Dan ke-10, buku ni menceritakan juga kepada kita kaedah ataupun kaedah untuk menguatkan hadis kepada yang dhaif kepada perawi yang lebih rendah, dan contoh hadis-hadis dhaif yang boleh diperkuatkan dan tidak boleh diperkuatkan. Ada hadis yang boleh naik dan ada hadis yang tak boleh naik. Dan yang menarik pada penulisan buku ni tuan-tuan, penulisan buku ni Dr. Basri dia menulis dengan kadar bahasa yang boleh dibaca oleh semua golongan ataupun boleh dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Cumanya mungkinlah sebahagian daripada kita mungkin kena ada pengetahuan sedikit tentang istilah-istilah hadis. Contohnya bila dikatakan hadis itu mungkar ataupun nama-nama kitab tertentu, mungkin dia kena ada pengetahuan. Tapi dari sudut penjelasan, buku ni dia tulis Dr. Basri dengan sangat cantik. Maksudnya bahasa yang digunakan agak boleh difahami oleh masyarakat yang bukan berlatar belakangkan pengajian hadis. Pada pandangan saya dia punya tajuk ni agak menarik. Sebabnya sebab saya kalau kadang-kadang kita sebagai daripada kita menyangka bahawa tak boleh langsung guna hadis dhaif. Adakah itu yang dimaksudkan? Ataupun ada yang kedua pula, boleh guna hadis dhaif, tak ada syarat pun boleh guna. Kita tak ada disiplin. Tapi buku ni dia menerangkan kepada kita apa titik tengah untuk kita menulis ataupun menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hadis dhaif itu bagaimana, kaedah dia, teknik dia bagaimana. Dan ini tuan-puan boleh dapatkan di buku PTS di IG mereka ataupun boleh di Shopee mereka untuk dapatkan buku PTS berkaitan dengan bolehkah beramal dengan hadis dhaif. Selepas tu mereka juga ada beri promosi Ramadan. Kejap je, mana saya punya ni hilang. Siapa yang beli waktu sekarang, mereka ada promosi bagi kad raya. Kad raya pula ada bagi sampul raya dan juga kad raya yang boleh dapatkan di semua jenis buku promosi Ramadan. Sempena dengan promosi Ramadan kita di Shopee PTS ataupun di mana-mana platform pembelian PTS, tuan-tuan boleh dapatkan. Buku ni saya kira semua orang perlu ada untuk faham, supaya kita mengerti bagaimana disiplin ilmu hadis itu, bagaimanakah pelaksanaan ilmu hadis tu,
Sebab bila kita terlampau santai, kita terlampau ringan terhadap pembincangan dalam ilmu hadis ni, kita akan terlepas dengan satu disiplin, iaitu berhati-hati dengan penyandaran terhadap Nabi SAW. Ada pula yang kedua, golongan yang terlampau tak nak pakai langsung hadis dhaif. Ini pun masalah juga, kerana golongan yang tidak mahu menggunakan hadis dhaif ni, yang dhaif yang disyaratkan, yang dibenarkan, akan ada masalah yang lain dari sudut dari sudut kelebihan yang ada dalam hadis dhaif yang boleh diamalkan. Jadi tuan dan puan boleh dapatkan buku ni di Shopee BTS. Mereka beramal dengan hadis dhaif, dan juga mendapatkan sementara masih ada promosi Ramadan dengan sampul raya kad sampul raya daripada PTS, dan juga ada banyak jenis kad yang diberikan oleh PTS. Tuan puan boleh dapatkan. Saya minta maaf tak boleh live lama malam hari ni, saya tak berapa nasihat. InsyaAllah kita akan jumpa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.